Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosniza. Dua lagi ahli kumpulan saya iaitu saya Datuk Almia dan juga Beni. Kami daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang perpaduan Malaysia. Malaysia terkenal dengan adanya masyarakat majmuk daripada pelbagai kaum. Pembentukan masyarakat majmuk daripada pelbagai kaum di Malaysia berlaku pada abad ke-19 atas kesan kolonialisme yang mutlak. Masyarakat majmuk ini terdiri daripada pelbagai etnik yang dikategorikan mengikut cara hidup, pola penempatan, pola pekerjaan dan juga pendidikan serta keseimbangan pengukuhan ekonomi dan juga kestabilan politik. Di Malaysia terdapat 3 kaum utama iaitu kaum Melayu, Cina dan juga India. Kaum Melayu mempunyai populasi yang terbesar iaitu 54% di Malaysia. Kaum Melayu merupakan kaum yang beragama Islam, bertutur dalam bahasa Melayu dan juga mengamalkan kebudayaan Melayu. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang besar dalam arena politik. Yang kedua adalah kaum Cina. Kaum Cina mempunyai 25% dalam populasi di Malaysia. Biasanya kaum Cina tinggal di bandar-bandar di pantai barat dan juga semenanjung. Kaum Cina kaum yang beragama Buddha dan juga Kristian dan bertutur dalam bahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Kantonis dan juga Teochew. Yang ketiga adalah kaum India. Kaum India mempunyai 7.5% saja populasi di Malaysia. Kaum India merupakan kaum yang beragama Hindu. Kaum India bertutur dalam bahasa Tamil, Malayam dan juga Hindi. Selain itu, terdapat juga kaum Syekh, kaum Serani atau Eurasian dan juga kaum Bumiputera yang lain yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, pentingnya perpaduan. Pentingnya perpaduan di Malaysia adalah kerana perpaduan menjadikan sebuah negara yang merdeka. Dahulu, hasil perpaduan yang diterapkan oleh penduduk tanah Melayu dahulu berganding bahu menginginkan kemerdekaan telah membuka mata Inggeris untuk memberikan kemerdekaan kepada kita iaitu tanah Melayu dahulu. Disebabkan itu, perpaduan sangat penting dan juga masyarakat yang majmuk. Selain itu, perpaduan kaum dapat mengelakkan kita daripada semangat asabiah. Semangat asabiah itu adalah semangat yang hanya mementingkan diri sendiri saja. Selain itu, pentingnya perpaduan adalah perpaduan dapat buka mata kepada rakyat di luar sana, bukan hanya di Malaysia serta di luar negeri, betapa pentingnya perpaduan dan masyarakat yang majmuk. Serta pentingnya perpaduan ini dapat menaikkan ekonomi di negara kita disebabkan adanya masyarakat yang majmuk yang menyebabkan negara luar menyukai terhadap negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saidatul Adawiyah akan berkongsi tentang langkah-langkah memupuk perpaduan di Malaysia dan juga kebaikan perpaduan. Terdapat banyak langkah-langkah perpaduan di Malaysia, tapi saya akan berkongsi 4 saja. Antara langkah tersebut adalah penggunaan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Dengan menggunakan bahasa Melayu, ianya dapat mewujudkan hubungan dan persefahaman yang baik di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Langkah yang kedua adalah dengan mengadakan aktiviti gotong royong dengan melibatkan semua kaum. Dalam hal ini, ianya dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kaum serta dapat memupuk semangat kerjasama tanpa mengira kaum dan bangsa. Seterusnya, dengan mengadakan aktiviti sukan di sekolah, seperti kawat, lomba lari, lompat kijang, dan aktiviti yang lain. Dengan mengadakan aktiviti tersebut, semua kaum dapat menyokong serta memberi semangat untuk atlet-atlet yang bertanding tanpa mengira bangsa dan kaum. Langkah yang terakhir sekali adalah dengan menjaga adab dan juga sentiasa berbudi bahasa. Kita mestilah menghormati
kepercayaan setiap kaum agar hubungan antara kaum akan semakin erat dan pergaduhan tidak akan berlaku. Dan kebaikan perpaduan adalah masyarakat dapat hidup bersatu padu, ekonomi negara akan semakin maju, dapat menjadikan imej negara semakin baik, dan juga tidak berlaku pergaduhan antara kaum. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Menarik bukan apa yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan kita sebentar tadi? Kita sudah tahu perpaduan itu apa, kepentingannya macam mana, caranya macam mana, langkah semua sudah kita tahu. Jadi sekarang saya akan membincangkan tentang kesan apabila sesebuah negara itu tidak mengamalkan perpaduan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Raini binti Raine, nombor matriks 07 DPR 21F1008. Baiklah, di sini saya akan nyatakan 3 aspek yang bakal terjejas sekiranya perpaduan kaum di negara kita Malaysia tidak dilaksanakan. Yang pertama dari segi ekonomi, yang kedua dari segi sosial, dan manakala yang ketiga dari segi pendidikan. Baik, yang pertama dari segi ekonomi. Melihat kepada peristiwa 13 Mei tahun 1969, di mana pembahagian ekonomi mengikut kaum itu bagi saya memang tidak adil. Okey, di Malaysia ini terdapat kaum majoriti terutama di semenanjung sana iaitu Melayu, Cina dan India. Dahulunya kaum Melayu ini bekerja sebagai nelayan dan petani, manakala kaum India bekerja sebagai peladang di mana-mana estate dan kaum Cina pula menjalankan aktiviti perindustrian. Di sini telah menimbulkan ketidakpuashati antara kaum dan dalam masa yang sama memikirkan keuntungan masing-masing. Jadi intinya di situ adalah perpaduan kaum ini amatlah penting kepada semua kaum yang ada di Malaysia, semua agama yang di Malaysia supaya mewujudkan keharmonian di negara kita sendiri. Yang kedua pula dari segi sosial. Dari segi sosial pula yang paling penting adalah komunikasi antara satu sama lain. Tanpa komunikasi, perpaduan atau masalah yang bakal dihadapi agak sukar untuk diselesaikan. Sebagai contoh, tanpa komunikasi antara satu sama lain ini akan mewujudkan kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok kecil ini akan mewujudkan jurang antara komuniti. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah jurang antara kaum ini merupakan masalah yang paling terbesar dan kesannya negara-negara lain akan memandang rendah kepada negara kita kerana tidak wujudnya persefahaman antara satu sama lain. Seterusnya, konteks sosialisme itu amatlah penting dalam negara kita sendiri. Baiklah, yang ketiga pula adalah dari segi pendidikan. Mengapa saya katakan dari segi pendidikan? Baiklah, seselari dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersepadu, berilmu, berakhlak mulia dan sebagainya amatlah penting bagi meningkatkan kualiti sesebuah pendidikan. Terutama sekali melahirkan tenaga kerja yang sangat produktif bagi kemajuan negara kita di Malaysia. Apabila wujudnya masalah perpaduan ini, dia seterusnya akan menjejaskan pembangunan pendidikan negara dan yang paling penting ketidaksamaan dan percanggahan pendapat itu akan wujud. Seterusnya akan menimbulkan rasa benci antara satu sama lain serta mewujudkan hasad dengki antara mana-mana kaum. Itu yang paling penting. Oleh itu, secara kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, bertanggungjawab lagi kan patriotik, haruslah mengamalkan perpaduan kaum ini
Hal ini demikian kerana ia amat penting bagi mewujudkan suasana yang lebih positif dan harmoni. Apa yang rakyat Malaysia perlu lakukan hari ini? Seharusnya bukan sahaja menjadi wira etnik tetapi juga pembina jambatan dalam etnik dan menjadi duta kedamaian antara satu sama lain. Oleh dengan itu, sebelum saya menutupkan diskusi ini, izinkan saya untuk berpantun dahulu. Petang hari pergi ke taman, singgah pula membeli laksa. Hidup perpaduan harus diamalkan di Malaysia yang berbilang bangsa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.